Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dalam program Belajar Matematik tingkatan 2 bagi bab 9 laju dan pecutan. Okey, ini adalah bahagian yang kedua bagi subtopik laju. Okey, so pada hari ini cikgu nak menerangkan tentang yang pertama, bagaimana melaksanakan pengiraan yang melibatkan penukaran unit laju. Dan yang kedua, cikgu akan terangkan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan laju. Okey, sebelum kita pergi kepada bagaimana kita nak buat penukaran unit laju, kita akan lihat kembali apa yang telah kita belajar dalam bahagian 1. Okey, mari kita imbas kembali. Okey, yang pertama kita belajar tentang rumus laju iaitu jarak bahagi masa. Daripada rumus laju ni kita boleh gunakan untuk mencari jarak iaitu laju darab masa, nak cari masa jarak bahagi laju. Okey, yang kedua kita telah belajar bagaimana apakah yang dimaksudkan dengan laju seragam dan laju tak seragam. Okey, laju seragam adalah perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Kalau tak seragam adalah perubahan jarak yang tidak sama tapi dalam selang masa yang sama. Okey, dan yang ketiga kita dah belajar tentang laju purata iaitu jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. So, mari kita sama-sama lihat bagaimanakah kita nak melaksanakan penukaran unit laju. Okey, pengiraan yang melibatkan laju purata kita dah buat pada video sebelum ni. Okey, so hari ni kita nak terus pergi kepada penukaran unit. Okey. Sebelum kita buat contoh soalan yang pertama, kita nak tengok kita nak lihat bagaimanakah unit jarak berubah daripada kilometer kepada meter, daripada meter kepada sentimeter. Ini pun adalah ulang kaji yang awak dah belajar sebelum ni di tingkatan 1. Okey, iaitu kilometer berubah kepada meter darab 1000. Okey, meter kepada sentimeter darab 100. Tapi kalau daripada kecil sentimeter pergi pada meter, kita akan bahagi 100. Meter kepada kilometer kita bahagi 1000. Okey, yang kedua adalah penukaran unit masa iaitu 1 jam sama dengan 60 minit dan 1 minit sama dengan 60 saat. Okey, sama juga kalau daripada besar kepada kecil kita darab, pada unit kecil iaitu saat kepada jam kita bahagi. Okey, kenapa kita hanya lihat kembali kilometer dan jam minit saja? Okey, kerana dalam laju kita melibatkan jarak dan masa sahaja. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, kalau awak ada buku teks, awak boleh lihat muka surat 175. Okey, contoh yang pertama iaitu contoh 7 dalam buku teks awak. Soalannya ialah had laju kebangsaan jalan persekutuan ialah 90 km per jam. Okey, so had lajunya ialah 90 km per jam. Okey. Okey, dia suruh kita tukar kepada unit meter dan saat. Okey, meter dan saat. Jadi, kilometer ni kita kena tukar kepada meter. Okey, kita nak tukar kepada meter. Dan jam ni kita nak tukar kepada saat. Okey, kita ingat balik. Kilometer nak pergi pada meter, kita kena buat apa? Okey, so 90 km ni tadi kita nak tukar kepada meter. So perubahan kilometer kepada meter kita dah darab. Berapa kita nak darab? Darab 1000. Okey, 90 darab 1000. Okey. Kemudian bawahnya ialah dalam jam, 1 jam. Okey, sebab 90 km per jam ni bermaksud 90 km dalam masa 1 jam. Sebab tu dia jadi 1 jam. Okey, darab dengan, okey, nak pergi pada saat, kita kena pergi kepada minit dulu, iaitu darab 60. Okey, baru boleh pergi kepada saat, iaitu darab lagi 60. So, 90 darab 1000, kemudian darab dengan, darab 1000, kemudian kita bahagi dengan 1 darab 60 dan darab lagi sekali 60.
Sekejap, cikgu ambil kalkulator. Okey. So, 90 darab 1000 kita akan dapat 90,000. Okey. So, 90,000 3. Okey. Bahagi dengan 1 darab 60 darab 60. Okey, ni kalkulator cikgu 1 darab 60 darab 60. Okey, siapa boleh congak dia dapat 3,600. So, bahagi 3,600. Okey. So, 90,000 bahagi 3,600 kita akan dapat 25 meter per saat. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua, dia nak tukar kepada kilometer per minit. Okey, soalan asal dia dah bagi kilometer. Okey, sekarang dia nak tukar kepada kilometer per minit. Okey, yang atas dia jadi kilometer, bawah jadi minit. Okey, so bawah ni akan jadi minit. Okey, so cikgu nak tanya awak, atas nak tukar tak? Jarak ni nak tukar tak? Okey, seperti yang kita tahu, soalan dia bagi kilometer, dia nak dalam kilometer juga, so tak perlu tukar. Yang perlu ditukar hanyalah masa, iaitu 1 jam perlu ditukar kepada minit. So, 90 bahagi dengan 1 darab 60. Okey, 1 jam darab dengan 60 untuk penukaran kepada minit. So, kita akan dapat berapa? 90 bahagi 60. Okey, 90 bahagi 60. Okey, tekan kalkulator, 90 bahagi 60, kita akan dapat 1.5 km per minit. Okey, setakat tu faham tak? Okey, contoh yang pertama ini adalah contoh penukaran unit. Okey, kita akan lihat contoh yang ke-9. Okey, ini daripada buku teks awak juga. Awak boleh rujuk buku teks Okey, Kamila telah memenangi pingat emas dalam acara triathlon wanita. Okey, triathlon ni adalah acara 3 disiplin tau, dia gabung. Okey, so beliau memulakan acara dengan berlari. Mula-mula dia lari dulu 10 km, diikuti dengan acara renang sejauh 1,500 meter dan diakhiri dengan 40 km acara berbasikal. Okey, so 3 disiplin lah. Dia lari, renang dan juga dia naik berbasikal. Dengan masa keseluruhan 1 jam 56 minit. Hitung laju purata dalam kilometer per jam. Okey. Bila dapat soalan penyelesaian masalah macam ni, kita baca dulu semua sekaligus supaya kita nampak gambaran apa yang dia nak. Okey, kali kedua bacaan, kita underline. Kita gariskan maklumat-maklumat penting. Okey, so tadi kita tahu kita nak laju purata. So, bila kita nak laju purata, okey, kita kena tahu jarak, jumlah jarak dan jumlah masa. Okey, kita gariskan dulu. Okey, dia berlari 10 km, ini jarak yang pertama. Jarak yang kedua 1,500 meter dan jarak yang ketiga ialah 40 km. Okey, so dalam masa yang diambil 1 jam 56 minit. Okey, kita lihat dia punya soalan, laju purata ni nak dalam unit apa? Okey, unit yang diminta ialah kilometer per jam. Oleh itu, okey, cikgu nak awak mula-mula sekali kena tahu maklumat apa yang perlu dikeluarkan. So, maklumat jarak dulu. Okey, jarak sama dengan, okey, jarak dia nak semua dalam kilometer sebab soalannya nak dalam kilometer per jam. Okey, lari dah dalam kilometer, dia terus ambil. Okey, renang tak dalam kilometer dalam meter. So, convert kepada kilometer jadi 1.5. So, ini dapat 1.5, 1,500 bagi 1,000. Okey, tambah dengan berbasikal 40 km. Okey, total kita dapat 51.5 km. Okey, dah siap untuk jarak. Okey, so sekarang kita cari masa. Okey, masa dia nak dalam jam. Yang diberikan 1 jam 56 minit
So, kita kena tukar 56 minit ni kepada jam. So, 1 tambah 56 mesti dibahagi dengan 60. Kenapa cikgu bagi 60? Okey, sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, so bagi dengan 60 kita akan dapat 1.93. Okey, 1.93 jam. Okey. Dan kemudian bolehlah kita cari LP, laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak 51.5 bahagi 1.93. Okey. 51.5 bahagi 1.93 dapat 26.68. Okey. So, jawapannya 26.68 km per jam. Okey, itu tadi rumus. Laju purata sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey. Tahukah anda apa yang nak ditahukan? Okey. Luas di bawah graf laju masa ni, laju melawan masa. Okey, laju. Okey, lawan masa ni. Okey, jumlah jarak bawah ni, jumlah luas bawah graf ni, dia adalah jumlah jarak. Okey. So, sekarang kita nak pergi kepada contoh yang ke-10. Siti mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Bas sekolah yang dinaiki mereka bertolak dari sekolah pada jam 7 pagi. Perjalanan mereka berhenti di kawasan rehat Ulu Benam. Cikgu baca pun dah tu. Dalam perjalanan, mereka berhenti di kawasan Ulu Benam untuk menikmati sarapan pagi dan berehat. Selepas itu, mereka meneruskan perjalanan sehingga ke Kuala Lumpur. Graf menunjukkan pergerakan bas dari sekolah ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan itu. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, sekolah dia adalah di kosong. Okey. Lepas tu dia berhenti berehat. Okey. Dan terus sampailah ke Kuala Lumpur. Okey, sekarang ni laju purata adalah jumlah jarak bagi jumlah masa. Cikgu nak tanya, berapakah jumlah jarak dia? Okey. So, jumlah jarak dia. Okey, macam mana kita nak tahu jumlah jarak dia? Kita tengok jumlah keseluruhan. Awak jangan tambahkan 88 dengan 203 pula. Sebab jumlah perjalanan daripada sekolah ke Kuala Lumpur ialah 203. So, terus ambil 203 bahagi dengan jumlah masa. Masa yang diambil adalah 5 jam. Okey, awak terus ambil dia jumlah jarak sini dan masa dia. Ini adalah cara kita nak baca graf. Sebab cikgu takut ada pelajar yang tersilap. Dia ambil jumlah jarak dia 203, dia pergi tambah dengan 88. Kemudian dia ambil masa 5 tambah dengan 3 tambah dengan 2. Takut tersalah. Okey, so laju puratanya ialah 40.6 km per jam. Okey. Okey, kita tengok next slide. Okey, so kita nak pergi kepada penyelesaian masalah. Muka surat 176 di buku teks masing-masing. Okey, contoh yang ke-11. Okey, penyelesaian masalah ni kita ada step macam mana kita nak selesaikan masalah. Kita tengok dulu contoh dia. Khairul Idham Pawi telah mengharumkan nama negara dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP di Grand Prix Jerman apabila menjuarai kategori Moto3. Okey, ini Khairul Idham Pawi lah. Okay, beliau mengambil masa selama 47 minit 8 saat untuk menghabiskan perlumbaan berjarak 40.38 km. Okey. Hitung laju dalam kilometer per jam motosikal yang ditunggang oleh Khairul Idham Pawi. Okey. So, soalan yang kedua, dia nak kelajuan pemenang tempat kedua ialah 0.85 km per minit. Hitung beza masa antaranya dengan Khairul Idham Pawi. Okey, so kita buat satu-satu. Kita nak buat yang Khairul Idham Pawi punya dulu. Laju Berapa kilometer per jam motosikal dia?
Okey, yang pertama bila nak jawab soalan penyelesaian masalah, kita kena memahami masalah. Apa masalah yang dia nak dan apa maklumat yang telah diberikan. Okey, bila kita baca kat sini, masa yang diambil 47 minit 8 saat. Okey, jaraknya ialah 40.38 km. So, kita keluarkan maklumat 40.38 bagi jarak dan masa 47 minit 8 saat. Okey, jarak tak ada masalah sebab dia nak dalam kilometer dan diberi dalam kilometer. Yang ada masalah adalah masa. Bukan masalah besar sangatlah. Cuma kita kena tukar kepada jam. Okey, so dari minit dan saat tu nak tukar kepada. Okey, so kita akan merancang strategi di mana awak kena keluarkan balik rumus iaitu laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, melaksanakan strategi kita akan buat pengiraan. Sekarang ni step pengiraan. Okey, jarak tadi ialah 40.38 km. So, jarak tak ada masalah, tak perlu kita nak convert kepada unit yang lain. Tapi masa tadi, okey, masa tadi dia bagi 47. Masa dia bagi 47 minit 8 saat. Okey, so masa ni perlu ditukar kepada jam. Okey, macam mana kita nak tukar kepada jam? Okey, 8 saat tukar kepada minit dulu. Iaitu 8 bahagi dengan 60, kita dapat 0.13. Okey, kemudian kita tambahkan pula dengan 47 minit. So, total masa dalam minit ialah 47.13. 47.13 minit bahagi pula dengan 60. Sebab apa kita bahagi dengan 60? Sebab nak tukar kepada jam. So, kita akan dapat 0.79 jam. Okey, so laju sama dengan jarak dia 40.38 bahagi dengan 0.79. Okey, so 40.38 bagi 0.79 kita akan dapat 51 km per jam. Okay, kat sini awak boleh juga tulis jawapan dia dulu. Okey, kilometer per jam. Okay, so kesimpulannya laju motosikal Khairul Idham Pawi ialah 51.11 km per jam. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, sekarang dia nak soalan yang kedua. Soalan kedua, dia nak perbezaan masa. Okey, kalau dia nak perbezaan masa, sekarang ni tadi kita dah ada masa Khairul Idham Pawi kan? Okey, 47 minit 8 saat. Okey. Memahami soalan yang kedua, kita tahu jarak perlumbaan 40.38 Laju pemenang yang kedua 0.8 km per minit. Okey, so apa pun kita kena tahu dia punya masa. Okey, kita rancang strategi. Okey, tulis balik rumus. Laju sama dengan jarak bagi masa. Tapi sekarang kita nak cari masa yang kedua tadi. Sebab Khairul Idham Pawi tadi kita tahu dia punya masa 47 minit 8 saat. Okay, kita nak cari masa pemenang tempat kedua. Okey, so masa sama dengan jarak bahagi laju. So 40.38 km bahagi dengan laju dia 0.85. Okey. So 40.38 bahagi 0.85 awak akan dapat 47.5. Okey, masa yang diambil ialah 47.5. Okey, 47.5 minit. Okey, so sama dengan 47 minit. Okey, belakang tu 0.5 tu kita tukar kepada saat darab 60. So, 30 saat. Okey, so kita nak beza dia, kita kena tolakkan. So, 47 minit 30 saat tolak dengan yang Khairul Idham Pawi tadi 47 minit 8 saat. So, kita dapat bezanya ialah 22 saat.
So, kesimpulannya, beza mereka ialah 22 saat. Okey, boleh ya? Okey, so sekarang kita nak tengok contoh 12. Kita nak buat pengiraan tentang Encik Tan. Okey, Encik Tan memandu kereta dengan purata laju 103 km per jam. Okey, ini laju dia dari Kuala Lumpur ke Skudai. Perjalanan itu mengambil masa 3 jam 7 minit. Okey, laju dia bagi kilometer per jam. Masa dia bagi 3 jam 7 minit. So, kita dah nampak gambaran dah apa yang perlu ditukar kepada unit yang lain. Okey, kemudian Encik Tan mengambil masa 3/4 jam lebih lama dalam perjalanan pulang dari Skudai ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan pulang Encik Tan. Okey, kita nak memahami masalah, kita keluarkan dulu maklumat-maklumat yang ada dalam soalan. Okey, purata laju, kita dah gariskan tadi, kita keluarkan 103 km per jam. Tempoh perjalanan pergi 3 jam 7 minit. Tempoh perjalanan pulang 3/4 jam lebih lama daripada masa pergi. Maksudnya 3/4 jam kena tambah lagi dengan tempoh masa pergi. Okey, kemudian hitung laju purata perjalanan pulang. Itu yang dia nak. Perjalanan pulang punya laju purata. Okey. So, merancang strategi. Okey, sekarang bila kita nak rancang strategi, kita kena keluarkan rumus. Okey, yang pertama, dia bagi kita laju dan masa. So, kita kena cari jarak. Okay, so, jarak sama dengan laju darab masa. Okay. Rumus yang kedua adalah soalan yang ditanya iaitu laju. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, sebelum kita nak kira laju, kita kena tahu dia punya jarak. Okey, laju ini, yang ini adalah untuk pergi. Yang atas adalah untuk masa dia pergi. Okey, jarak kita ambil sama dengan laju yang diberikan 103 darab dengan masa. Okey, masa dia bagi ialah 3 jam 7 minit. Okey, 3 jam 7 minit. 7 minit tu kita kena tukar kepada jam. So, 7 bahagi 60 minit. 7 bahagi dengan 60. Kemudian kita tambah dengan 3 jam. Kita akan dapat 3.12. Okey. 0.12 ni adalah hasil bahagi 7 dengan 60. Okey, kemudian kita akan dapat jaraknya ialah 321.36 kilo. So, jarak daripada Kuala Lumpur ke Skudai ialah 321.36 kilometer. Okey, kemudian kita nak laksanakan strategi untuk menjawab soalan ni, iaitu laju. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jarak kita tadi, apa tadi kita dapat? 321.36 kilometer. Okey, bahagi dengan masa. Okey, masa yang diambil, okey, masa pergi 3.12 tambah dengan ekstra tadi 3/4 jam. Okey, so ini dua-dua dah dalam jam. Okey, kita tambahkan. Okey, so kita akan dapat 321.36 km bahagi dengan masa. Okey, masanya bila kita tambahkan 3.12 tambah 3/4, kita dapat 3.87 jam. Atas ni ialah kilometer. Okey, so 3.87. Okey, kita tekan calculator. Kita akan dapat lajunya 83.04 km per jam. Okey. Okey, so kesimpulannya ialah laju purata perjalanan pulang Encik Tan ialah 83.04 km per jam. Okey, so
Faham ya macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan laju, laju purata dan penukaran unit. Okay. Pertama sekali awak kena faham, keluarkan maklumat, susun strategi, keluarkan rumus dan kita buat pengiraan dan seterusnya kesimpulan. Okey, so kerja rumah untuk anda semua adalah dalam buku teks. Okey, kita buat muka surat 179, nombor 5, nombor 6, nombor 7 dan menjana kecemerlangan muka surat 185 hingga 186, nombor 1, 3, 4 dan 6. Okey, so sampai kita berjumpa dalam next video yang seterusnya. Okey, cikgu harap awak boleh memanfaatkan apa yang cikgu ajar ni untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan laju. Jumpa lagi.